Assalamualaikum. Hari ini saya dan kumpulan saya akan membentangkan penyakit berjangkit meningitis. Kumpulan saya terdiri daripada 8 orang, iaitu yang pertama saya sendiri, Nur Izzat Insyirah, yang kedua Nur Nasirah Fitri, yang ketiga Rabiatul Atirah, yang keempat Putri Nursalida, yang kelima Huda Batrisha, yang keenam Nur Azita, yang ketujuh Nur Aina Kristina dan yang ke-8 Aisyah Nazirah. Seterusnya saya akan serahkan kepada Aisyah Nazirah. Definisi meningitis adalah jangkitan selaput otak meninges yang disebabkan oleh kuman, bakteria, virus, tuberkulos dan lain-lain. Bakteria yang paling kerap menyebabkan meningitis di kalangan kanak-kanak ialah dari spesies Haemophilus influenza, Streptococcus, pneumonia dan Neisseria meningitidis. Lebih daripada 90% kes melibatkan kanak-kanak kurang daripada 5 tahun dan 50% adalah di kalangan bayi kurang daripada 6 bulan. Jenis-jenis klasifikasi atau tahap penyakit. 1. Meningitis bakteria, meningitis virus, meningitis kulat, meningitis parasit, meningitis emobik, meningitis tidak berjangkit dan yang terakhir meningitis kronik. Meningitis bakteria, terdapat beberapa jenis bakteria yang boleh menyebabkan jangkitan dan keradangan pada lapisan meningitis. Meningitis virus. Jangkitan meningitis akibat virus adalah lebih kerap berlaku berbanding jangkitan disebabkan oleh ejen-ejen lain. Namun, ia bersifat kurang serius berbanding jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. Yang ketiga, meningitis kulat. Jangkitan meningitis disebabkan kulat lebih jarang berlaku. Ia biasa berlaku dalam kalangan mereka yang mempunyai sistem imun yang lemah. Yang keempat, meningitis parasit. Jangkitan yang berpunca daripada parasit juga sangatlah jarang. Ia berpunca daripada parasit yang biasanya menyerang haiwan. Anda boleh mendapat jangkitan parasit ini jika anda memakan haiwan yang dijangkiti. Yang kelima, meningitis emobik. Jangkitan jenis ini juga adalah sangat jarang berlaku. Ia berpunca daripada sejenis pepijat bernama Naegleria fowleri. Yang keenam, meningitis tidak berjangkit. Meningitis jenis ini berpunca daripada penyakit seperti kanser atau lupus dan ia tidak berjangkit. Yang terakhir, meningitis kronik. Ia mempunyai simptom yang sama seperti meningitis akut tetapi akan berkembang selama beberapa minggu. Ia berpunca daripada jangkitan kulat atau mycobacteria penyebab tuberkulosis. Seterusnya, etiologi. Bakteria yang dapat menyebabkan meningitis ialah Pseudomonas aeruginosa, Neisseria meningitis dan Haemophilus influenza. Virus yang dapat menyebabkan meningitis ialah enterovirus, paroxysmovirus, West Nile virus dan human herpes virus. HIV juga dapat menyebabkan active meningitis. Yang ketiga, fungi yang dapat menyebabkan meningitis ialah Cryptococcus neoformis, Coccidioides immunitis. Manifestasi klinikal meningitis pula yang mungkin terdapat di kalangan mengalami meningitis boleh digolongkan kepada spesifik dan juga tidak spesifik. Contoh-contoh tanda yang tidak spesifik adalah seperti demam, letih, kurang aktif, kurang menyusu, pucat dan muntah-muntah. Tanda-tanda yang spesifik pula macam sawan, sakit kepala bersama muntah-muntah, ketegangan leher, tangisan nada tinggi, mungkin juga fotofobia dan tanda-tanda neurologikal pula seperti palsi saraf kranial, hemiplegia. Walau macam mana pun, kita mestilah sentiasa berhati-hati apabila seseorang tu dia kurang aktif dan juga demam. Sekian, terima kasih. Penyiasatan atau ujian diagnostik. Yang pertama, penilaian gejala. Memastikan jika merasa kesakitan atau kesulitan dalam menggerakkan leher, mempunyai demam tinggi, pening, kesukaran menumpukan perhatian, kepekaan terhadap cahaya, kurang selera makan. Yang kedua, budaya CRL. Dikenali sebagai cecair rhamnospinous atau CISF.
yang merupakan cecair yang berada di sekitar sistem saraf pusat melalui lubang-lubang yang dihantar ke makmal untuk penyelidikan mikroorganisma. Prosedur ini dapat menegakkan gejala meningitis dan menurunkan tekanan tengkorak. Yang menunjukkan sampel darah yang diwarnai oleh gram stain kemudian dianalisis untuk mengesahkan ciri-ciri bakteria. Ujian air kencing pula menunjukkan kehadiran jangkitan kerana jumlah visualisasi bakteria yang leukosis tidak terkira dalam air kencing. So, mengenai rawatan pula, terdapat banyak organisma yang boleh menyebabkan jangkitan meningitis ni lah. Jadi, rawatan yang akan dijalankan tu adalah bergantung kepada penyebab masalah. Biasanya, jangkitan virus ni adalah kurang serius dan juga dia ni boleh sembuh dengan sendiri. Oleh itu, hanya rawatan sokongan lah yang akan diberikan untuk mengawal gejala itu sehingga individu itu benar-benar sembuh lah. Manakala jangkitan yang disebabkan oleh bakteria pula, ubat antibiotik akan diberikan. Pada awalnya, empirical antibiotik akan diberikan dan kemudian selepas dapat mengenal pasti jenis bakteria melalui lumbar puncture, barulah antibiotik spesifik akan diberikan. Untuk rawatannya juga, sebenarnya punca kepada jangkitan meningitis tu perlu diketahuilah terlebih dahulu untuk rawatan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nasra Fitri binti Mustafa Kamal, KBJ 21151036. Okey, seterusnya nursing diagnosis. Okey, yang pertama ialah gangguan mobiliti terhad. Pesakit berisiko untuk mengalami kecederaan berkaitan dengan kegagalan fungsi neurologi dikaitkan dengan pesakit sukar untuk bergerak. Intervensi yang pertama ialah akses tahap mobiliti kebolehan pesakit untuk bergerak. Yang kedua, periksa tanda vital seperti tekanan darah, nadi, pernafasan, suhu dan juga pen score dan rekodkan sebarang keabnormalan untuk tindakan perawatan yang seterusnya lah. Yang ketiga, berikan pendidikan kesihatan kepada ahli keluarga tentang risiko pesakit untuk jatuh daripada katil. Yang keempat, letakkan pesakit di dalam katil yang berpagar dan berikan borang morphoscale untuk tempoh lebih daripada 24 jam. Okey, seterusnya letakkan pesakit di ward yang kondusif dan menekankan kepentingan seperti memberikan pencahayaan yang baik untuk mengelakkan pesakit daripada terjatuh. Okey, seterusnya membenarkan ahli keluarga pesakit untuk menemani pesakit bagi mengelakkan pesakit jatuh. Okey, objektif daripada nursing diagnosis ini adalah untuk mengelakkan daripada pesakit mengalami kecederaan yang lebih parah. Itu sahaja dari saya. NCP yang kedua ialah gangguan nutrisi. Kurang dari keperluan badan dibuktikan berdasarkan proses pesakit dibuktikan dengan pesakit kurang selera makan. Nursing intervention, akses corak pengambilan makanan dan nutrisi pesakit seperti kekerapan dan nutrisi. 2. Timbang berat pesakit setiap hari untuk ada perbandingan berat turun atau naik atau tiada perubahan. 3. Berikan jagaan mulut yang kerap untuk kurangkan rasa tidak selesa. 4. Galakkan pesakit makan dengan kerap tetapi sedikit untuk mengelakkan pesakit rasa loya dan muntah. 5. Berikan ubatan yang diarahkan oleh doktor, contohnya vitamin C untuk gantikan vitamin dan nutrisi yang kurang. Nursing diagnosis yang ketiga ialah perubahan suhu badan berkaitan dengan penyakit dibuktikan dengan suhu badan 39 darjah Celsius. Intervensi jururawat yang pertama ialah akses keadaan pesakit dengan memerhatikan suhu badan pesakit untuk tindakan perawatan selanjutnya. Yang kedua, lakukan static sponging supaya haba dapat dikurangkan. Yang ketiga, berikan ventilasi yang secukupnya seperti berikan kipas dan buka tingkap untuk memberi pengudaraan yang baik. Yang keempat, galakkan pesakit memakai pakaian yang nipis untuk membantu penyerapan peluh dan kurangkan suhu. Yang kelima, galakkan pesakit untuk minum air mineral sekurang-kurangnya 6 hingga 8 kali sehari untuk elakkan dehydration. Yang keenam, berikan ubat seperti yang diarahkan doktor seperti paracetamol supaya dapat menurunkan suhu badan pesakit. Rumusan bagi keseluruhan topik ini ialah meningitis adalah peradangan pada selaput meningeal, cecair cerebrospinal dan spinal column yang menyebabkan proses infeksi pada sistem saraf pusat. Meningitis disebabkan oleh pelbagai jenis organisma seperti virus, bakteria dan fungus. Kebanyakannya
pesakit dengan meningitis mempunyai faktor predisposisi seperti faktor tulang tengkorak, infeksi, pembedahan otak atau susu tulang belakang. Meningitis dibagi menjadi dua bahagian besar iaitu meningitis purulenta dan meningitis serosa. Di sini terdapat beberapa rujukan yang telah kami cari sebagai sumber rujukan kami. Sekian, terima kasih.